Okey, dah mula rekod nah. Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada para pelajar Permata Dai. Okey. Alhamdulillah. Kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk bersama-sama belajar melalui online ni. Tak lama dah. Minggu ni, minggu depan, lepas tu kita dah akan start sekolah. Mula sekolah pada 3 hari bulan 10. Okey, macam biasa kita baca doa dulu. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi kita mari sama hari ni cikgu nak ajar kamu, kita nak belajar tentang cara cuci tandas ataupun bilik air. Hanif kat rumah, Hanif cuci bilik air Hanif sendiri ke mak dia ataupun ayah yang cucikan? Bilik air. Pernah tengok cuci tak? Ada. Oh, ada. Nazmin, Nazrin, ada pernah basuh bilik air tak kat rumah? Ada. Ada. Okey, baik jadi bilik air kita tu, kita rumah kita sendiri kan, kita kena cuci sendirilah. Ya. Kalau kita tak basuh, apa akan jadi? Kita pakai je bilik air tu, apa akan jadi? Nazmin, agak-agak kau tak basuh lama-lama apa jadi? Kotor. Kotor. Nanti dinding dia tu boleh tumbuh kulat lah. Kemudian kalau mangkuk tandas tu pula, lama-lama dia jadi hitam. Jadi tak cantik lah. Kan? Dia pun berbau. Bilik air ni kalau kat sekolah kita kan, makcik cleaner tu dia cuci apa ni waktu bila? Ingat tak kau tu di sekolah tu? Makcik cleaner tu kan dia selalu cuci kan? Dia cuci bila? Pagi. Dalam satu hari tu yang kamu nampak tu, Acik cleaner tu kamu nampak dia cuci waktu pagi saja, waktu sekolah tu kan. Selepas kamu balik daripada sekolah, lepas pukul 1:30 tu, pukul 1 tu, Makcik cleaner tu dia akan cuci sekali lagi bilik air tu. Jadi kat sekolah tu dalam satu hari 2 kali Makcik cleaner tu cucikan. Satu hari 2 kali. Satu minggu berapa kali dia cuci tu. Hari-hari Makcik cleaner tu dia cuci 2 kali. Satu hari. Takkanlah bilik air kat rumah kamu tu 1 minggu sekali pun kamu tak boleh tolong cuci kan? Okey, baik. Jadi sekarang cikgu nak kongsikan satu video. Kita tengok video ni dahulu ya. Assalamualaikum tiba-tiba dah iklan. Dah saham tapi masih zero dan tak ada ilmu. Selalu dengar tak main saham? Okey. Hai, selamat datang ke channel Cikgu Aini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid cikgu hari ini? Sihat? Alhamdulillah. Cikgu doakan kamu semua sentiasa sihat dan ceria. Selamat datang ke kelas Pengurusan Kehidupan bersama saya, Cikgu Aini. Jom kita mulakan. Hari ini kita nak
belajar cara membersihkan tandas dan bilik mandi. Standard kandungan kita pada hari ini ialah 2.1 penggunaan bilik mandi dan tandas. Standard pembelajaran pula ialah 2.1.3 menunjukkan cara membersih bilik mandi dan tandas. Ya Allah, ada lagi iklan spender pula. Okey. Murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita lihat dulu apa objektif. Kejap. Ada nak masuk. Apa nak masuk je ya? Kejap. Mana Ayuni tadi? Ayuni nak masuk tadi. Mana Ayuni? Kejap. Kita duduk kelas. Mana Ayuni? Mana Ayuni? Ayuni. Tak apa, kita teruskan dulu. Pembelajaran kita. Pada akhir pembelajaran kita pada hari ini, cikgu harap murid-murid dapat yang pertama menulis langkah-langkah membersihkan tandas dan bilik mandi. Objektif pembelajaran kita yang kedua pula ialah murid dapat menulis 2 tip keselamatan semasa membersihkan tandas dan bilik mandi. Baiklah murid-murid, jom kita lihat apa tips keselamatan semasa membersihkan tandas dan bilik mandi. Okey, tips keselamatan yang pertama, gunakan sarung tangan. Kalau boleh, gunakan sarung tangan getah. Okey, kenapa kita kena guna sarung tangan? Sarung tangan digunakan untuk menjaga keselamatan tangan kita dan kebersihan tangan kita. Okey, yang kedua, pakai selipar semasa membersihkan tandas dan bilik mandi. Kita perlu pakai selipar supaya kita tidak tergelincir dan tidak licin. Okey, yang ketiga, berhati-hati semasa mencuci lantai. Semasa mencuci lantai, sentiasa berhati-hati kerana Kejap. Ada orang nak masuk. Tadi tu. Okey. Okey, nampak dah. Assalamualaikum Ayuni. Ada Ayuni. Ana Pipa. Assalamualaikum Pipa. Okey, kita dah mula ya. Okey, tak apa, ibu teruskan dulu ya. Video klip yang kita tengok ni ya. Okey, sekarang ni yang dia bincangkan, dia baru bincangkan bagaimana tip keselamatan semasa kita hendak membersihkan tandas dan bilik mandi ataupun bilik air. Yang pertama tadi dia sebutkan gunakan sarung tangan, kemudian pakai selipar semasa membersihkan tandas dan bilik mandi. Okey, saya sambung lagi ya. lantai dalam keadaan licin sebab ada sabun. Okey, yang keempat, pastikan lantai kering selepas dicuci. Pastikan lantai kering selepas dicuci dan keringkan menggunakan mop lantai. Okey, yang terakhir, simpan semua alatan dan bahan yang selamat. Simpan semula bahan-bahan dan alatan yang telah kita gunakan seperti pencuci lantai, sabun, mop, penyapu dan sebagainya.
Seterusnya, jom kita lihat langkah-langkah membersihkan tandas dan bilik mandi. Kita lihat. Okey, lepas ni Cikgu Ani ni akan terangkan kepada kita langkah-langkah untuk membersihkan tandas dan bilik mandi. Tengok ni. So macam betul tak selama ni cara yang kita bersihkan tandas dan bilik mandi kat rumah kita tu betul tak? Kita tengok. Macam mana yang sepatutnya. Okey, langkah yang pertama, pakai sarung tangan genap dan tuang pencuci tandas ke dalam mangkuk tandas. Pakai sarung tangan genap dan tuang pencuci tandas ke dalam mangkuk tandas. Tengok gambar tu. Langkah yang kedua, setelah kita letak tadi pencuci tandas ke dalam mangkuk tandas, kita bersihkan tandas menggunakan berus tandas. Bersihkan sekeliling mangkuk tandas tu menggunakan berus tandas. Langkah yang ketiga, dah siap bersihkan mangkuk tandas tadi dengan berus, kita siram mangkuk tandas menggunakan air paip. Siram semua kesan-kesan sabun pencuci tadi menggunakan air paip. Langkah yang keempat, bersihkan lantai menggunakan cecair pencuci lantai. Kita bersihkan menggunakan mop ataupun boleh menggunakan penyapu. Langkah yang kelima pula ialah bersihkan dinding. Dinding tubing tu bersihkan menggunakan semburan cecair pencuci. Semua dulu cecair pencuci, kita sentai dengan sepan ataupun berut. Langkah yang keenam dan yang terakhir, mop dan keringkan lantai supaya lantai kembali kering. Baiklah murid-murid, setakat ini sahaja pelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa ya, like, komen, share dan subscribe. Okey. Jadi kalau kita boleh lagi penerangan daripada cikgu je yang habis. Okey, semua dapat nota kan nombor untuk minggu ni. Jadi adik kita tengok sama-sama ya. Okey, semua dapat? Okey, yang minggu ni ya. Ada semua ada. Ayu ni ada Ayu ni. Okey, Afifah masuk jadi rasanya. Ada Afifah? Tapi kalau admit kan tak tahulah ada ke tak ada. Okey, patutnya dia boleh masuk balik Okey, jadi tugasan yang minggu ini yang pertama ialah keselamatan membersihkan bilik air dan juga
Tandas. Okey, yang pertama ialah kita hendaklah menggunakan sarung tangan. Okey, ikut cikgu baca ya. Gunakan sama-sama lagi. Gunakan sarung tangan. Okey, gunakan sarung tangan. Kalau kita tengok yang dia pakai dalam video tadi, dia pakai sarung tangan apa? Sarung tangan sarung tangan getah ataupun plastik. Kenapa kita kena pakai sarung tangan sewaktu kita membersihkan tandas? Kenapa kita kena pakai? Siapa nak cuba? Ayu ni, kenapa kita kena pakai sarung tangan ni waktu bersihkan bilik air ataupun tandas? Afifah? Kenapa kita kena pakai sarung tangan semasa kita cuci bilik air? Okay. Licin. Okey, bagus. Cuba air yang bagus. Hanif, tanya Hanif pula. Kenapa kita kena pakai sarung tangan waktu kita cuci bilik air, Hanif? Mengelakkan kuman. Okey, bagus. Nazrin, kenapa kita kena pakai sarung tangan waktu cuci bilik air? Okey, macam-macam jawapan ya. Okey. Baik. Kalau kita cuci bilik air, seeloknya kita pakai sarung tangan getah ataupun plastik. Kenapa kita kena pakai ya? Waktu kita bersihkan bilik air tu, kita menggunakan sabun. Bahan kimia tu. Kalau kena tangan, kalau tangan yang sensitif, nanti kita punya kulit kita tu boleh menggerupas. Kalau dah kena banyak-banyak sabun tu. Jadi seeloknya kalau kita cuci bilik air, okey, kita pakailah sarung tangan getah ataupun plastik. Okey, yang kedua, tip cuci bilik air. Okey, ikut cikgu baca ya. Pakai. Sekali lagi sama-sama. Pakai. Selipar. Semasa membersihkan tandas dan bilik mandi. Okey, baik. Sewaktu kita membersihkan tandas dan bilik air ni, kita pakai selipar. Kat rumah semua ada selipar tak dalam bilik air? Masuk bilik air ada pakai selipar tak? Tak. Okey. Tapi seeloknya kalau kita nak bersihkan bilik air dan tandas ni, kita pakai selipar. Selipar yang baiknya tu. Yang kalau kita berjalan atas lantai licin, kita tak tergelincir. Bukan sembarangan selipar ya. Selipar yang kalau kita pakai tu, jadi kita yang boleh mengelakkan kita daripada tergelincir. Waktu kita bersihkan bilik air tu, kita kena tahu bahawa time kita bersihkan bilik air tu dia ada sabun. Kalau kita berkaki ayam, kalau pijak lantai, agak-agak apa akan jadi? Fifah, kita pijak lantai yang sabun banyak, apa jadi Fifah? Apa akan jadi agak-agak? Ayu ni, kalau pakai kalau lantai tu dah bersabun, kita berkaki ayam dalam bilik air tu, agak-agak apa akan jadi? Apa yang boleh terjadi?
Anil? Kalau lantai bilik air kita tak bersabun banyak, kita berkaki ayam, agak-agak apa yang boleh terjadi? Apa yang boleh berlaku? Kita boleh terjatuh ataupun tergelincir. Jadi semasa membersihkan tandas dan bilik majlis, seelok-eloknya kita pakai selipas. Okey, tips yang ketiga. Okey, ikut cikgu baca ya. Berhati. Sekali lagi sama-sama ikut cikgu baca. Berhati. Hati. Semasa mencuci lantai. Okey, jadi kita naklah berhati-hati semasa mencuci lantai. Cuba tengok gambar orang yang di sebelah kiri tu kan. Bila dia memberus lantai tu, ya, dia memberus dengan berhati-hati. Dia pegang pun dua tangan. Berus dia tu. Yang dia pakai tu berus tangan, berus lantai lah. Kalau kat rumah cikgu ada yang berus yang megang panjang tu yang macam mop tu. Okey. Baik, kita pergi kepada tips yang keempat. Okey. Mop. Bagus Sipa. Nampak orang tu tengah mop. Okey, ikut cikgu baca ya, sama-sama ya. Jimatkan penggunaan air dan pastikan lantai kering selepas dicuci. Okey. Baik. Waktu kita bersihkan bilik air ni, kita kenalah jimatkan penggunaan air. Jangan waktu memberus tandas, dinding tu awak buka air tak tutup kan. Air tu mengalir penuh je kan dalam bilik air tu. Rugilah air kan. Membazir tu adalah apa? Amalan siapa? Amalan syaitan. Membazir tu adalah amalan syaitan. Jadi kita kena jimatkan air. Untung kita air kita kan okey je, alhamdulillah je serempan ni. Jarang-jarang tak ada air. Selalunya hari-hari buka pilih air kat dapur, bilik air tu ada je air. Jadi lepas dicuci tu kita mesti pastikan lantai tu kering. Mula-mula kita dah buruh dengan sabun, kita dah bilas, kemudian kita mop sampai kering. Okey, tips yang ke berapa ni? Yang ke-5. Okey, ikut cikgu baca ya. Simpan semua alatan dan bahan di tempat yang selamat. Okey, semua peralatan yang kita dah pakai tu seperti mop, sabun berus lantai tu bila dah habis kita simpan di tempat yang selamat ataupun tempatnya semula. Tak boleh lah lepas kita bersihkan bilik air tu kita biar je mop semua tu bersepah-sepah dalam bilik air. Cuba tengok contoh gambar yang di sebelah kiri tu. Kan tersusun elok aja kan. Jadi kita masuk bilik air pun seronok lah. Nak menggunakan bilik air kita tu. Baik. Dan seterusnya tips yang terakhir.
pada hari ini ya. Okey, ikut cikgu baca ya. Pastikan Dan tangan tangan kering kering sebelum menekan switch elektrik setelah selesai membersihkan dan bilik air. Okey. Okey. Jadi okey. Setelah kita ataupun sebelum ataupun selepas ke kita nak buka ataupun tutup elektrik, bila-bila kita pakai pun tak kira lah nak buka switch bilik air ke, switch TV ke, switch lampu kan, kita mesti pastikan tangan kita kering. Kenapa kita kena pastikan tangan kita kering sebelum kita tekan switch? Apa nak bagi tahu? Kenapa? Basuh tangan. Kenapa Ayu ni tangan kita kena kering kita nak tekan switch tu Ayu ni? Kena elektrik. Siapa pernah kena elektrik? Pegang switch waktu tangan basah. Siapa pernah kena elektrik? Afifah, awak pernah kena elektrik tak pegang switch? Nazmin. Okey, Nazmin ada pernah kena elektrik tak masa pegang switch? Tak. Tak. Hanif pernah kena tak? Tak. Oh, tak pernah. Bagus, alhamdulillah. Dah 18 tahun, 19 tahun hidup tak pernah kena renjatan elektrik. Bagus lah. Ayu ni pun tak pernah kena Ayu ni. Pegang switch kena elektrik. Cikgu pernah kena waktu cikgu kecil-kecil dulu. Yalah, budak-budak. Tak tahu apa lagi tangan basah. Pengekan dia switch tu kan nak buka switch lampu tu kena. Terkejut. Dia punya rasa tu kan. Macam kena gigit semut tapi banyak. Kalau kena gigit semut selalu apa? Kena kat tangan je kan. Rasa kat mana tempat kena gigit kan. Kalau kena kat jari rasa kat jari. Tapi kalau kena kita pegang elektrik ni, kalau tangan basah ni, seluruh tangan kita ni macam semut gigit tangan keseluruhan tangan kita daripada hujung tangan sampai ke bahu kita tu kita boleh rasa macam kena gigit semut. Sakit tak sakit tak? Kalau seekor semut pun dia gigit sakit. Ini macam satu tangan kita ni kena gigit semut. Jadi pastikan tangan kita kering. Kiralah kita nak bersihkan bilik air ke, kalau tak bersihkan bilik air ke, kita kena pastikan tangan kita kering. Okey, cikgu pergi satu-satu daripada awal semula lagi. Cikgu bacakan semula tip. Tip yang pertama, gunakan sarung tangan. Tip yang kedua, pakai slipper semasa membersihkan tandas dan bilik mandi. Tips yang ketiga, berhati-hati semasa mencuci lantai. Tips yang keempat, jimatkan penggunaan air dan pastikan lantai kering selepas dicuci. Tips yang kelima, simpan semua alatan dan bahan di tempat yang selamat. Tips yang terakhir, pastikan tangan kering sebelum menekan switch elektrik setelah selesai membersihkan bilik air. Okey, sekejap.
Okey, baik. Okey, itu saja untuk hari ini. Jadi ada apa-apa soalan tak sebelum cikgu tamatkan kelas? Tak ada. Ada. Apa dia nak tanya apa Nazimin Nazin? Tak ada. Tak ada. Okey. Jadi hari ni nanti bila dah tamat kelas nanti ni, cikgu beri peluang kamu untuk siapkan tugasan ya. Yang tulisan-tulisan tu kamu sambung titiknya. Kemudian yang gambar-gambar tu warna kalah cantik-cantik. Ada yang cikgu dapat balik tugasan kamu ni kan. Kamu tulisan yang titik-titik tu kamu sambung. Tapi kamu tak warnakan. Okey. Baik, kalau tak ada apa-apa soalan, cikgu ucapkan besok ramai yang dah pergi injek vaksin ni kan. Okey, jadi cikgu doakan semoga segala urusan kita dipermudahkan oleh Allah. Jangan takut, insya-Allah tak sakit. Macam gigit semut je, macam Manis cakap tadi. Semut gigit lagi sakit rasanya daripada kena injek vaksin tu. Okey. Okey ya. Baik, adik-adik kita besok tak ada agama tau. Pendidikan Islam besok tak ada. Kamu boleh buat dulu apa ni yang pendidikan Islam tu, yang mana kamu tahu macam waktu solat, yang ambil wuduk, cara baca Fatihah, cara baca tahiyat akhir tu kamu boleh buat dulu dengan mak ataupun ayah kamu. Yang bahagian yang tugasan yang kemudian tu cikgu akan tunjuk pada minggu depan. Okey, baik kalau tidak apa-apa boleh tinggalkan kelas. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Bolehlah main dengan kucing hari ni. Hari ni nak main dengan kucing kan. Okey, jangan stay left bukan ni yang butang merah ni tadi pun ni left. Kalau cikgu tinggalkan dia korang mecorat pula dalam ni. Okey, bye-bye. Boleh left. Bye. Bye. Tengok.